Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam siri tafaqquh ini di Radio IKIM, mempelajari dan mengikuti kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, dan kita berada dalam bab yang kita telah sebutkan sebelum ini, iaitu bab kelebihan solat dan menjaga solat itu, kelebihannya, dan juga amaran ataupun dosa meninggalkan solat 5 waktu. Dan dalam kuliah yang lalu kita telah berhenti pada hadis nombor 59. Kita berada dalam pelajaran ke-11, hadis ke-59 untuk tuan-tuan yang ada buku. Dan saya terpaksa sebutkan selalu bahawa seeloknya tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah ini memiliki buku tersebut. Buku ini, buku yang kita pelajari ini, iaitu buku ringkasan Riyadhus Salihin, ada dijual dan boleh didapati. Dan dengan mengikuti menggunakan buku, dapat kita tandakan, dapat kita tuliskan, dan dapat kita ulang pula selepas ini untuk memantapkan lagi kefahaman dan ingatan kita. Dalam hadis sebelum ini kita berhenti pada bagaimanakah solat yang membawa pengampunan. Apakah ciri solat-solat yang boleh mengampunkan dosa kita? Sebab kita telah ketahui bahawa solat 5 waktu itu mengampunkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga telah faham bahawa solat 5 waktu yang mengampunkan dosa ini perlukan ciri-cirinya, syarat-syaratnya, dan ada sifat-sifatnya. Dan diringkaskan kepada kita dalam hadis yang sebelum ini, iaitu wuduknya, itu sebelum solat, menjaga wuduknya, kemudian menjaga pergerakan luaran badan seperti bacaan dan juga rukuk, sujud dan sebagainya. Dan yang ketiga, mengelok dan menjagakan dalaman, iaitu khusyuk, yang dipanggil khusyuk, iaitu fokus dan tumpuan. Maka solat sebegini memberikan peluang yang besar untuk orang yang menunaikannya diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita kena hati-hati dengan sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut. Jangan kita tunaikan solat sambil lewa, tetapi mengharapkan pengampunan yang besar daripada Allah SWT. Maka jagalah solat kita, Allah SWT akan berikan pengampunan kepada kita. Baik, kali ini kita teruskan dengan menyambung hadis seterusnya, iaitu hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawa dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan daripada sahabat kepada Nabi ini selalu macam-macam. Tetapi soalan mereka soalan yang kita boleh katakan soalan yang penting, bukan soalan yang tak penting. Dan alhamdulillah soalan mereka ribuan tahun dahulu dipelihara dan dicatatkan, disampaikan, dijaga dan dipelajari hingga ke hari ini, saat kita belajar ini, kita dapat lagi tahu apakah soalan-soalan tersebut, dan yang paling besar lagi ialah apakah jawapan Nabi SAW. Apakah soalan itu? Kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya Nabi, ayyul a'mali ahabbu ila Allah Ta'ala? Apakah amalan yang paling dikasihi oleh Allah SWT, yang Allah paling suka dia nak buat amalan tu? Itu maksud dia. Para sahabat ni bila bertanya untuk amalan, bukan bertanya semata-mata untuk sonok-sonok. Ataupun zaman sekarang ni kan ada banyak jenis pertanyaan, soalan. Ada yang tanya soalan untuk menguji, ada yang tanya soalan untuk peli, na'udzubillah. Ada yang tanya soalan yang tak penting, yang tak berkaitan, yang tak perlu diketahui pun nak tahu juga. Maka soalan yang lebih penting ialah soalan untuk diamalkan. Maka soalan itu membawa kepada amalan. Soalan itu membawa kepada sesuatu yang bermakna dalam hidup. Kalau tak penting, tak payah tanyalah. Kalau penting, tanya dan amalkan. Itu maksudnya. Apakah amalan yang paling Allah kasih, wahai Rasulullah? Kata Ibnu Mas'ud. Nabi SAW menjawab untuk Ibnu Mas'ud. Nabi mulakan dengan menyebut as-salatu ala waqtiha. Amalan pertama Nabi sebut ialah amalan yang berkaitan dengan tanggungjawab kita kepada Allah SWT, iaitu salat 5 waktu pada waktu-waktunya. Pada waktu-waktunya, merujuk kepada menunaikannya dengan menjaga segala perkara yang berkaitan dengan solat, termasuk waktu solat itu. Dan menunaikan solat ini maksudnya dipahami bahawa bila Nabi sebut umum, bermakna ia meliputi
solat yang sempurna, syarat, rukun dan sebagainya. Itu maksudnya. Nabi ringkaskan dengan menyebut as-salah. Solat maksudnya solat yang ditunaikan dengan betul. Itu maksud dia. Dan kita dapati dalam Al-Quran Al-Karim, antara yang disuruh kepada kita ialah menunaikan solat. Dan di antara ayat-ayat itu ialah ayat yang menyuruh kita menunaikan solat. Tujuannya untuk lidzikri, kata Allah. Wa aqimus salata lidzikri. Untuk mengingatiku, kata Allah SWT. Ini adalah salah satu cara zikir, mengingat Allah SWT, iaitu dengan menunaikan solat. Maka di antara zikir yang paling besar dalam hidup kita sebagai seorang Muslim ialah solat 5 waktu. Menunjukkan bahawa kita ingat kepada Allah SWT. Baik. Kemudian Ibnu Mas'ud dah dapat jawapan, tetapi dia ingin bertanya lagi. Bila ada peluang, kita tanya kepada Nabi SAW. Dan Nabi ini menjawab dan menjaga hati para sahabatnya. Mereka nak tahu, maka Nabi terangkan. Ibnu Mas'ud kata, aku menyambung, summa ay. Kemudian lepas tu apa lagi Rasulullah? Apakah lagi amalan lepas tu? Apa lagi yang Allah kasih? Maka Nabi menyebut birrul walidain, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ini bukan hanya sekadar dalam hadis, dalam Al-Quran juga penuh dengan ayat-ayat menyuruh kita berbuat baik kepada ibu dan ayah, yang mereka inilah yang menjadi manusia yang paling rapat dengan kita, yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak berkorban untuk kita, yang bersusah payah untuk kita. Sejak lagi kita kecil, ketika kita tidak mampu untuk menguruskan diri, mereka lah yang menjaga kita. Ketika kita sakit, susah, lapar, ada dahaga, mereka lah yang menjaga kita. Lalu Allah SWT mendidik kita dalam Al-Quran Al-Karim, dan Nabi SAW mendidik kita dalam hadis, bahawa kalau nak buat baik kepada manusia, buat baik, tapi yang paling utama ialah ibu dan ayah. Maka ada levelnya, ada peringkat-peringkat manusia. Biarlah kita faham bahawa berbuat baik kepada manusia ini, yang paling utama ialah ibu dan ayah. Maka Nabi menyatakan kepada Mas'ud, Allah suka kepada orang yang begini. Antara amalan yang Allah suka ialah berbuat baik kepada ibu dan ayah. Jadi kita kena hati-hati. Solat pun dijaga dengan Allah SWT, dengan manusia pun dijaga, terutama dengan mereka yang paling hampir dengan kita, iaitu ibu dan ayah. Maka Rasulullah SAW membantu, memberi petunjuk kepada Ibnu Mas'ud, inilah di antara amalan yang Allah suka, wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya lagi, dia ambil peluang lagi, summa, lepas tu apa Rasulullah SAW? Nabi kata, al-jihadu fi sabilillah, iaitu berjihad di jalan Allah SWT, dengan makna yang pelbagai yang ulama telah huraikan. Jihad mengikut keperluan, mengikut keadaan dan mengikut kemampuan, iaitu mempertahankan agama Allah SWT mengikut kemampuan dan cara masing-masing dalam keadaan yang berbeza. Maka tiga soalan ini kita boleh lihat bagaimana manusia itu menjaga hubungannya dengan Allah merujuk kepada solat 5 waktu, dan menjaga hubungannya dengan manusia merujuk kepada berbuat baik kepada ibu dan ayah, dan juga mempertahankan agamanya merujuk kepada al-jihad fi sabilillah. Kita kena lakukan perkara-perkara ini, dan kita mesti faham bahawa Allah SWT mengasihi mereka yang menjaga hubungan dengan Allah dan dengan manusia, dan juga membela agama Allah SWT dengan segala kemampuan yang mampu dilakukan. Maka ini adalah 3 soalan, antara 3 soalan yang ditanya oleh seorang sahabat, iaitu Ibnu Mas'ud. Dan yang pertama itu yang berkaitan dengan tajuk kita, iaitu solat yang dijaga pada waktunya. Baik. Hadis seterusnya adalah hadis ke-61. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an, iaitu Nabi bersabda dan didengari oleh Jabir, berbunyi, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufr tarkus salah. Di antara had membezakan ataupun perbezaan, itu perkara penting membezakan di antara seseorang itu dan juga syirik atau kufur. Maksudnya di antara iman dan kufur dan syirik ini, di antara perkara yang menghadkan, membezakan dan menghalang di antara iman dan kufur ialah menunaikan, meninggalkan solat. Di antara perkara
yang boleh kita panggil perbezaan yang ketara dilihat ialah adakah solat yang terjaga. Di antara perkara yang boleh membawa seseorang itu, na'udzubillah, keluar daripada keadaannya sebagai seorang beriman ialah dia meninggalkan solat. Sebab itu kita dah sebutkan di awal tadi bahawa solat ini jangan ditinggalkan. Amaran yang keras kepada mereka meninggalkan solat ini disebut oleh Al-Quran dan Hadis, disebutkan para ulama, sehingga kan disebut dalam hadis ini bahawa penentu ataupun pembeza perkara utama yang dilihat ialah solat antara seorang lelaki yang beriman dengan tak beriman. Jadi kita kena hati-hati. Dan saya menasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan perempuan, marilah kita sama-sama pelihara solat ini, bukan hanya untuk diri kita tapi untuk masyarakat, untuk generasi kita yang akan datang, untuk keluarga dan sebagainya orang lain. Yang kita dapati di antara mereka ada yang meninggalkan solat tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, meninggalkan solat beberapa waktu ataupun mungkin semua waktu, dan solat hanya sekadar sesekali. Ini satu benda yang serius. Ini adalah ciri utama seorang mukmin, seorang Muslim. Dia menunaikan solat 5 waktu. Bagaimana dia boleh mendakwa dia seorang yang baik, yang dianggap mukmin dan Muslim dan kuat imannya, kalau solat yang tidak dijaga? Ini berbeza dengan orang yang meninggalkan solat dalam keadaan dia tahu dan dia rasa bersalah. Tapi yang kita bimbang ialah mereka yang mengabaikan terus dan tidak rasa bersalah. Maka hatinya semakin keras, jiwanya semakin lemah, imannya semakin lemah, maka dia tidak akan dapat mampu untuk membawa Islam ini ke dalam dirinya dan keluarganya akan datang. Bayangkanlah seorang yang membesar dalam keadaan tidak menunaikan solat, dia akan berkeluarga selepas itu. Bagaimanakah dia akan mendidik keluarganya? Adakah dia akan berubah? Alhamdulillah kalau dia berubah. Adakah dia tak berubah? Maka lahirlah keluarga demi keluarga demi keluarga demi keturunan yang mengabaikan solat. Ini kita bimbang. Maka hendaklah kita faham bagaimana besar dan pentingnya solat ini, sehingga Nabi suruh ibu dan ayah itu dan kita sendiri mengajar anak-anak ini solat sejak kecil lagi, supaya mereka dibiasakan, dilatih, dibiasakan, dan mereka akan sedar kepentingan itu ketika mereka dewasa. Maka jangan kita biarkan. Jangan di antara kita yang mengabaikan. Kalau kita kenal di sekeliling kita, ini saranan saya. Kalau kita kenal ada orang yang berhampiran dengan kita di sekeliling kita, yang kita kenal atau yang rapat atau yang ada hubungan, yang masih meninggalkan solat dan mengabaikannya, tolonglah tegur dan nasihat. Tolonglah berusaha untuk mengubah sikap tersebut. Mungkin ia mengambil masa, tapi kita perlu mengubah dan menasihat dan berdoa semoga orang ini tidak lagi berterusan sebegini, kerana ia benda yang cukup besar, yang membahaya untuk diri dia dan juga untuk masyarakat dan untuk masa depan. Solat ini, kalau kita tengok sebahagian masyarakat kita dahulu dan sekarang, yang sentiasa diingatkan oleh mak ayah, dah solat ke belum, dah solat ke belum. Ini yang perlu ada dalam masyarakat kita. Bukan sekadar tanya dah makan ke belum, dah buat kerja sekolah ke belum, dah ini ke belum, dah itu ke belum. Mulakan dengan antaranya ialah dah solat ke belum. Perlu dipastikan, perlu ditanya, perlu dikesan. Kalau pada ibu dan ayah yang ada anak-anak yang makin besar, solatnya bagaimana? Menyuruhnya solat satu perkara, mengajarnya solat juga tanggungjawab keluarga, tanggungjawab kita. Bukan hanya tanggungjawab orang lain, tanggungjawab kita semua, iaitu menyuruh dan mengajar. Dan insya-Allah dengan ajaran dan suruhan itu, seseorang itu akan membesar dengan pendidikan yang baik, dengan solat yang terjaga. Maka dia ada pelindungan, ada cahaya dalam diri dia, yang kita sebut dalam kuliah lalu. Cahaya itu sentiasa ada dalam hatinya, iaitu dia menunaikan solat, sehingga kan tak perlu disuruh pun dia bangun dan tunaikan solat. Hasil didikan, hasil kesabaran, hasil suruhan. Jangan biarkan kata dia faham sendirilah ustaz, biarlah dia dah belajar, dia faham sendiri. Kalau tidak ada penguatkuasaan, maksudnya kalau tidak ada disuruh, kalau tidak ada sedikit desakan, mungkin dia tak tunaikan. Walaupun dia tahu, walaupun dia belajar di sekolah sebagai contoh, solat itu perlu,
Tapi bila dia balik ke rumah dengan suasana yang orang tak tunaikan solat, tak sebut tentang solat, mungkin dia tidak ada semangat untuk menunaikannya ketika dia kecil itu. Kita hendaklah menjadi orang yang menyuruh, mengajar dan mendorong dan mengingatkan jika lupa. Sebab itu penting budaya bertanya kepada anak-anak, bertanya kepada cucu-cucu, dah solat ke belum, solat ke belum. Budaya ini mesti dipertahankan untuk kita melihat generasi akan datang ini kuat imannya, bukan hanya kuat tubuhnya, iaitu kuat imannya dengan menunaikan solat. Baik. Jadi kena hati-hati. Hadis seterusnya ialah hadis dari Imam Muslim dari Thauban, iaitu seorang hamba dan khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, dia mendengar Nabi bersabda. Apa yang dia dengar? Nabi sabda, "Alaika bi kathratis sujud." Wahai Thauban, hendaklah kamu sentiasa sujud. Maksud sujud di sini ialah sentiasa solat. Itu maksud dia. Nabi menyebut sebahagian daripada rukun solat, iaitu sujud, sebahagian daripada perbuatan dalam solat, untuk melambangkan, untuk memberikan isyarat kepada solat itu sendiri. Bukan maksudnya kita sujud dan sujud. Ini maksud kita semayang. Itu maksud dia. Dalam semayang itu ada sujud yang banyak. Dan ditunaikan dengan sepenuh hati dan sepenuh rukunnya, sepenuh tenangan. Baik. فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً. Wahai Thauban, tidaklah engkau sujud satu sujud, melainkan Allah akan angkat kamu satu darjat. Maksud setiap kali kita solat, tuan-tuan dan puan-puan, kita sujud dan sujud, setiap kali itulah Allah SWT mengangkat darjat kita di sisinya, mengangkat kedudukan kita di sisinya, dari sisi para malaikat, menjadi orang yang lebih baik dan lebih dikasihi. Dengan sujud yang makin banyak, maka makin banyaklah ganjaran yang kita dapat. Menundukkan kepala kita, anggota yang paling tinggi dan paling mulia di muka kita, iaitu wajah dan kepala kita dan dahi kita, meletakkannya paling bawah kerana Allah SWT. Maka Allah membalasnya dengan mengangkat kedudukan kita melebihi kedudukan di dunia ini. Kedudukan itu yang ada di akhirat, bukan hanya di dunia, kedudukan di akhirat. Baik. Wa hatta 'anka biha khati'ah, bukan hanya itu wahai Thauban. Bukan hanya itu, tuan-tuan dan puan-puan. Ia ialah bukan hanya sekadar satu sujud mengangkat satu darjat, tapi setiap sujud mengampunkan satu dosa. Dan hanya Allah SWT yang tahu betapa besarnya pengampunan yang diberikan kepada kita, betapa banyak dosa kita diampunkan setiap kali kita solat dengan beberapa kali sujud itu. Maka setiap kali sujud, ingatlah sama-sama hadis Thauban ini, hadis yang Thauban dengar ini, iaitu Allah angkat darjat kita dan Allah SWT ampunkan dosa kita setiap kali sujud. Inilah ganjaran yang besar yang patut kita ajar bersama dengan kita mengajar anak-anak kita tentang rukun. Ajarlah tentang ganjaran solat. Dan kita sampai pada hari yang terakhir dalam bab ini, iaitu pelajaran sebelah ini, hadis ke-63 daripada sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, iaitu juga khadam Rasulullah SAW. Rabi'ah ini antara khadam Rasulullah dan dia orang miskin. Disebutkan di sini wa kana min ahli suffah, dia adalah sebahagian daripada sahabat-sahabat yang berteduh bermalam di masjid Nabi. Nabi sediakan khas di hujung masjid itu tempat yang dibina untuk berteduh, untuk bermalam bagi mereka yang miskin. Dan ramai juga dalam sejarah disebutkan yang berada di situ. Masa ke semasa berubah-ubah bilangannya, tapi ramai. Di antara mereka adalah Abu Hurairah sendiri, sahabat Nabi yang terkenal, kita jumpa banyak kali. Dan antaranya adalah Rabi'ah ini. Dan dia adalah khadam Nabi SAW. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahawa dia menjaga makan minum Nabi, dan dia sentiasa berada dekat dengan rumah Nabi untuk kalaulah apa-apa keperluan, dia akan bersedia. Kasihnya dia, setianya dia kepada Nabi SAW, dia akan menunggu-nunggu. Dan dia kata kalau ada kalanya dia menunggu sehingga dia mengantuk, tertidur, ada kalanya dia menunggu sehingga dia rasa yakin tidak ada hajat lagi yang diperlukan, maka dia balik, kemudian datang lagi esok hari. Inilah dia khadam Nabi. Dan Nabi ada banyak khadam yang bekerja lillahi ta'ala, iaitu menjaga seorang Rasul, seorang Nabi SAW. Mulianya dia ialah dia menjadi khadam pada manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Rabi'ah ini
Bila dia banyak tolong Nabi, sentiasa menjaga urusan Nabi, Nabi SAW suatu hari, dalam hadis yang kita baca ini, dia kata, aku duduk dengan Nabi SAW dan Nabi cakap kepada dia. Mana dia ni dah banyak tolong Nabi. Disebabkan di sini aku membawa air wuduknya, aku menunaikan apa yang dia nak dan sebagainya. Maka Nabi, satu ketika kali ini Nabi berkata kepadanya, Salni. Nabi kata, maksudnya mintalah wahai Rabi'ah, apa kau nak, mintalah daripada aku. Para ulama bila menghuraikan hadis ini mengatakan bahawa ini menunjukkan kasih Nabi dan bagaimana Nabi SAW sifatnya ialah suka membalas budi. Nabi bertanya kepada dia, ada tak apa-apa yang boleh saya berikan? Apa yang kamu nak wahai Rabi'ah? Dan ini mengingat kita kepada hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW pernah menyebut, ya, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang buat baik kepada kamu, balaslah, cuba balas. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu. Dan kalau kamu tak mampu nak balas apa, kalau kamu tak ada benda yang nak balas kepada orang ini, fad'u lahu, doalah untuk dia. Ya, kita biasa dengar orang sebut kan, jazakallahu khairan katsiran. Hadis yang lain Nabi sebut, kalau tak ada apa kita nak balas kepada orang, ucaplah kepada dia jazakallahu khairan katsiran. Doakan dia dan berikan dia satu perkara yang membawa kepada rahmat Allah kepada dia. Semoga Allah balas kamu, terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Hanya Allah yang balas jasa. Ini adalah ayat-ayat yang Nabi SAW sendiri ajar kepada kita untuk membalas budi. Ya, bukan hanya balas dengan material, tapi balas dengan doa juga adalah satu balasan yang hebat. Maka Nabi kata kepada Rabi'ah, Salni, mintalah wahai Rabi'ah, nak minta apa? Mintalah. Sebab Nabi kasih kepada dia kerana dia banyak menolong Nabi SAW. Dan dalam sebagian riwayat menyebutkan bahawa Nabi bertanyakan kepada dia dan dia balik berfikir. Kemudian datang balik untuk bagi tahu apa dia nak. Nah, itu dalam riwayat Imam Ahmad dan sebagainya. Dalam riwayat ini disebutkan secara ringkas bahawa dia berkata, akhirnya dia berkata kat Nabi, dia dah fikir banyak. Dia fikir apa aku nak minta kat Nabi. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita lihat bersama. Dia berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Daripada banyak nikmat dunia, daripada banyak benda-benda material, kebendaan, Rabi'ah skip semuanya, tinggal semuanya. Dia pergi terus kepada benda yang paling besar. Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak minta kepada engkau agar aku dapat menemanimu di syurga. Ini permintaan yang cukup hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Seorang sahabat yang boleh minta apa sahaja kepada Nabi. Disebabkan Nabi beri peluang kepada dia untuk minta. Dia boleh minta dunia. Dia boleh minta apa sahaja. Dan Nabi SAW tidak menghadkan. Nabi nak minta apa, minta. Nabi kata, cakaplah apa kau nak minta. Maka dia mulakan dari bercakap ni, permintaannya dengan, ya Rasulullah, aku minta aku berada bersamamu di syurga. Betapa risaunya dia kalau di syurga tak dapat jumpa Nabi SAW. Ini juga berlaku pada sahabat yang lain yang mengatakan, wahai Rasulullah, kalau masuk syurga kami, kalau aku masuk syurga, kami mesti di bawah, engkau di atas. Engkau Nabi, siapalah kami? Adakah kami dapat jumpa engkau, wahai Rasulullah SAW? Ini kebimbangan mereka. Mereka sayang dekat Nabi. Kami duduk dengan Nabi bertahun-tahun bersama Nabi. Adakah di syurga kami akan dapat duduk dengan Nabi lagi? Ini nikmat yang cukup besar yang Allah beri kepada mereka, iaitu mereka mengutamakan akhirat dan mengutamakan Nabi SAW melebihi semua yang ada. Inilah sebenar-benarnya beriman kepada Allah dan Rasul. Ini sebenarnya kasih dan cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Rabi'ah berkata, aku minta agar bersamamu Rasulullah di syurga. Permintaan cukup hebat, tuan-tuan. Maka Nabi menjawab, aw ghaira dhalik, ada tak lagi yang lain? Nabi kata, itu sahajakah? Itu sahajakah yang kamu nak minta? Ada tak yang lain? Nabi SAW bertanya lagi. Dan dia berkata, huwa dhak, itu sahaja Rasulullah. Maksudnya, tak dapat dunia pun tak apa. Dia memang orang miskin. Dia tak kisah. Tak apa. Tak dapat yang lain pun tak apa. Lepas Nabi wafat, tak jadi apa pun tak apa. Dia miskin pun tak apa. Tapi dia nak satu benda yang tak dapat dibeli dengan wang ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu berada bersama Nabi SAW dalam syurga. Kita kena minta kepada Allah. Masuk syurga, satu cita-cita yang tertinggi dalam hidup seorang Muslim. Dan masuk syurga bertemu Nabi SAW, itulah impian kita.
impian setiap Muslim yang kenal Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Engkau dapat, wahai Rabi'ah. Tapi tolonglah jaga solat engkau, solatlah banyak-banyak untuk dapat apa yang kau nak. Maka dengan solat yang banyak itu, yang fardunya, yang sunatnya, memberi peluang yang cerah kepada kita untuk ke syurga dan juga menatap wajah Nabi SAW. Nabi beritahu kepada Rabi'ah, engkau dapat apa yang kau minta, cuma engkau tambahkan dengan amalan, dengan solat. Solat juga yang disebut, iaitu banyak sujud merujuk kepada solat itu sendiri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan muslim dan muslimat sedang pendengar, begitulah kita mengakhiri bab ataupun pelajaran ke-11, dan akan datang insya-Allah kita akan mengikuti pelajaran ke-12, iaitu tentang kelebihan azan dan hadis-hadis yang berkaitan dengan azan. Dan hendaklah kita sama-sama tanamkan kesungguhan, keazaman dan kehendak kita. Selepas kita mempelajari hadis-hadis ini, kita cuba untuk memahaminya, menghayatinya, dan saya amat nasihatkan, amat galakkan tuan-tuan dan perempuan, ulang balik hadis yang kita dah baca sempena, ataupun di samping menunggu untuk kelas berikutnya, kita baca hadis yang telah kita pelajari, rujuk lagi huraian kalau kita boleh dapat. Kalau ada ustaz kita yang mengajar di masjid kitab kita ini, Kitab Riyadhus Shalihin, ikuti dan fahami dan ulang, untuk kita dapat penghayatan yang paling baik, paling penuh. Jangan belajar ataupun ikuti kelas pada waktu ini, kemudian tak peduli sampai minggu depan baru nak buka balik dan cari. Saya amat nasihatkan bahawa kita sentiasa baca hadis-hadis ini dan belajar hadis-hadis ini setiap hari. Jangan ada hari-hari tertentu. Maksud setiap hari ini tuan-tuan dan puan-puan boleh peruntukkan masa sedikit. Tak perlu lama. Mungkin tuan-tuan puan sibuk, ada banyak kerja, tapi ada waktunya kita akan ulang kaji dan lihat, terutama hadis telah kita pelajari sehingga ke saat ini. Kita telah habis 11 bab ataupun 11 pelajaran, dan kita masuk pada hadis ke-64 insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, mengasihi kita dan menunaikan hajat kita untuk berada di syurga dan bertemu dengan Nabi SAW, dan mempelajari ilmu tentang agamanya sepanjang hayat kita yang masih ada ini. Semoga Allah makbulkan segala doa kita, doa saya, doa tuan-tuan dan puan-puan semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.